Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Tahap Kesedaran Staf Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin terhadap aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP di tempat kerja. Pengenalan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 telah menjadi panduan dan petunjuk kepada pihak-pihak terbabit bagi pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP yang lebih baik menurut Muhammad Asrul 2005. Walaupun kemalangan adalah sesuatu yang tidak dapat diduga, tetapi tidak dinafikan bahawa faktor sikap duga menjadi salah satu penyumbang kepada kemalangan. Menurut Nurul Azizah Saleh 2007, kegagalan pekerja mematuhi pemakaian alat keselamatan PPE adalah menjadi penyebab kepada kemalangan yang berlaku. Nurul Hasmaliza binti Ismail 2007, kesedaran terhadap pematuhan PPE amat penting bagi tujuan itu. Pihak majikan juga perlu memainkan peranannya seperti menyediakan PPE di tempat kerja, menjalani program PPE dan meningkatkan kesedaran penggunaan PPE di kalangan pekerja. Latar belakang kajian, pelbagai usaha dilakukan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin. Ini penting kerana pekerja yang tidak sihat tidak dapat menyumbang kepada produktiviti diri atau perusahaan untuk negaranya. Hal ini kerana para pekerja adalah antara aset penting dalam negara dan menjadi tulang belakang dalam proses pembangunan dan ekonomi. Tanpa mereka, mustahil pembangunan ekonomi dan sosial akan tercapai. Berdasarkan statistik dari Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan JKKP bagi tahun 2019 sehingga Oktober sahaja, sejumlah 6,562 kes kemalangan di tempat kerja telah dilaporkan. Terdapat 236 hilang upaya kekal dan 214 kehilangan jiwa. Sektor pekerjaan, perkhidmatan awam dan badan berkanun juga tidak terkecuali dengan mencatatkan 77 kes iaitu sebanyak 3 hilang upaya kekal dan 3 kes kehilangan jiwa. Penyataan masalah. Dalam suasana perubahan persekitaran yang tidak menentu, negara berhadapan dengan isu cabaran dan bagi membangunkan tenaga kerja mahir supaya relevan mengikut peredaran masa atau dengan kata lain tenaga kerja yang berkeupayaan tinggi dalam konteks Employability, KRIS AR 1996. Statistik daripada Perkeso kes kemalangan di tempat kerja yang dilaporkan sebanyak 755 kes maut dan 9,555 kes hilang upaya. Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja adalah perkara yang perlu diutamakan dalam sebuah organisasi. Majikan perlu memainkan peranan seperti yang tercatat pada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan agar memastikan tempat bekerja berada dalam keadaan yang selamat di samping mengamalkan langkah-langkah pencegahan dari berlakunya sebarang kemalangan. Objektif kajian. Objektif yang dikemukakan dalam kajian ini adalah dua. Pertama, mengenal pasti tahap kesedaran staf PTSS terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP di tempat kerja. Kedua, mengenal pasti faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kesedaran staf PTSS terhadap KKP di tempat kerja. Skop kajian merangkumi staf PTSS yang dipilih secara rawak tentang penguasaan dan kesedaran kepentingan terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Persoalan kajian yang dikemukakan dalam kajian ini adalah: pertama, adakah staf PTSS memiliki tahap kesedaran terhadap KKP di tempat kerja yang tinggi? Kedua, apakah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kesedaran staf PTSS terhadap KKP di tempat kerja? Sorotan kajian. Menurut Lokman dan Muhammad 2013, tahap kesedaran masih rendah dalam kalangan pekerja seperti tidak memakai alat pelindungan sendiri dan tidak patuh kepada arahan keselamatan serta prosedur operasi standard yang ditetapkan di tempat kerja dan dicadangkan untuk semua pihak majikan dan pekerja berganding bahu dalam memastikan aspek keselamatan di tempat kerja dipatuhi. Menurut Nurul Azizah Saleh 2007, kegagalan pekerja mematuhi pemakaian alat keselamatan PPE adalah menjadi penyebab kepada kemalangan yang berlaku. Kesilapan manusia dan kegagalan mesin berfungsi dengan baik merupakan faktor berlakunya kemalangan, menurut Kurniatis 2001.
Metodologi kajian. Kaedah kajian adalah bentuk kajian tinjauan. Kajian ini menggunakan data kuantitatif. Menurut Borden-Abbott 2002 menyatakan kuantitatif menetapkan pemboleh ubah dalam bentuk angka. Pengkaji memilih kajian berbentuk kuantitatif kerana bersesuaian dengan dapatan analisis yang ingin mengukur tahap pemboleh ubah. Instrumen kajian yang akan digunakan ialah soal sidik. Kaedah analisis data adalah berdasarkan peratusan serta skor min yang akan diinterpretasikan mengikut Muhammad Najib 2003. Seterusnya, analisis data. Jadual 2 menunjukkan agihan bilangan item mengikut bahagian dalam soal sidik kajian. Jadual 3 menunjukkan demografi responden iaitu jantina, jabatan, pendidikan dan tempoh perkhidmatan. Jadual keempat, skor min bagi pandangan pelajar terhadap faktor polisi KKP, di mana terdapat 3 item. Purata skor min adalah 4.48 iaitu setuju. Jadual 5 menunjukkan skor min bagi pandangan staf terhadap faktor prosedur yang terdiri daripada 4 item dan purata skor min adalah 3.96 iaitu setuju. Jadual 6 menunjukkan skor min bagi pandangan staf terhadap faktor peralatan terdiri daripada 5 item dan purata skor min adalah 3.84 iaitu setuju. Jadual 7 skor min bagi pandangan staf terhadap faktor latihan terdiri daripada 3 item, purata skor adalah 4.20 iaitu setuju. Jadual 8 skor min bagi pandangan staf terhadap faktor jawatankuasa KKP di PTSS 3 item dan purata skor min adalah 3.91 iaitu setuju. Jadual 9 menunjukkan skor min bagi pandangan staf terhadap faktor komitmen dan sikap terdiri daripada 3 item dan purata skor min adalah 4.10 iaitu setuju. Dan akhir sekali, jadual 10 skor min bagi pandangan staf terhadap faktor persedaran terdiri daripada 4 item dan purata skor min adalah 3.97 iaitu setuju. Kesimpulan dan perbincangan. Kesimpulannya di sini, kesemua faktor yang dikaji di dalam kajian ini iaitu polisi, KKP, prosedur, peralatan, latihan, jawatankuasa KKP, komitmen dan sikap serta persekitaran adalah berkait rapat dengan tahap kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan PTSS. Oleh itu, kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan di PTSS merangkumi kesemua faktor di atas yang dikaji perlu diberi perhatian utama bagi mengelakkan berlakunya kes kemalangan. Di samping itu juga, organisasi perlu menyediakan polisi keselamatan pekerjaan yang jelas bagi mencegah kemalangan serta mengadakan bengkel keselamatan sebagai usaha untuk meningkatkan kefahaman dan kesedaran keselamatan pekerjaan. Seterusnya dapat memupuk persekitaran budaya kerja selamat di tempat kerja. Sekian, terima kasih.